Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berbanding padu, saya rasa ini lagi yang paling ditakuti oleh ahli-ahli parlimen yang ada di Malaysia. Manakan tidak takut? Nah, ikuti ulasan selepas ini, jangan lupa tekan butang subscribe. Ramai orang takut isi padu. Rafizi kata, ramai yang tak isi padu kerana ada masalah pribadi. Isu peribadi, bukan kerana isu padu itu, tetapi isu peribadi mereka. Tapi kali ini, apa yang kita akan ulas ialah ini perkara yang lebih ditakuti oleh ahli parlimen. Kita tak tahu berapa peratuskah ahli parlimen telah mengisytiharkan harta. Tetapi apabila perkara ini ditegaskan, Azalina memberitahu pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen akan dikuatkuasakan menggunakan format baharu dalam masa terdekat. Saya bersetuju dan kita semua seharusnya bersetuju. Bagi mereka yang bersetuju untuk kali ini, sila tinggalkan komen anda di ruangan komen, tulis setuju atau tulis nombor 1 bagi anda yang setuju. Kalau tak setuju, tak apa, tulis nombor 0. Tapi saya rasa 100% rakyat di Malaysia ini bersetuju supaya semua ahli parlimen, anggota pentadbiran perlu mengisytiharkan harta mereka. Isytihar harta ahli parlimen melalui LHDN. Pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen perlu dilakukan melalui lembaga hasil dalam negeri LHDN bagi memastikan ia lebih tepat dan telus. Penganalisis politik daripada Universiti Malaysia, Utara Malaysia UUM, Muhammad Afifi Abdul Razak berkata, LHDN ada mekanisme untuk mengenal pasti harta dan punca pendapatan rakyat Malaysia. Kalau setakat isi borang atau isytihar harta atas kertas sudah pasti, maklumat diberikan tidak secara terperinci. Saya tidak faham kenapa kerajaan buat macam itu. Kalau dengan LHDN tiada yang boleh sorok katanya. Kalau ikutkan kena buat melalui SPRM juga, namun risau akan memberi tanggapan negatif terhadap mereka. Jadi boleh guna LHDN untuk isytihar harta sebab semua pembayar cukai melakukannya, katanya ketika dihubungi Sinar Harian. Pada Isnin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said memberitahu pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen yang dicadangkan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan dikuatkuasakan menggunakan format baru dalam masa terdekat. Pada Julai tahun 2019 ketika pentadbiran Pakatan Harapan PH 1.0, Dewan Rakyat telah meluluskan usul pengisytiharan harta yang menetapkan semua ahli parlimen perlu mengisytiharkan harta mereka termasuk isteri atau suami, anak serta pemegang amanah dalam akuan berkanun. Akuan berkanun terbabit kemudiannya perlu dikemukakan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh usul itu dipersetujui dan disalinkan kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM. Senarai nama ahli parlimen yang mengisytiharkan harta akan dipaparkan dalam portal SPRM dan hanya butiran pengisytiharan harta sahaja seperti jumlah pendapatan bulanan yang akan dipaparkan di portal berkenaan, namun tidak dilakukan pada masa sekarang. Antara ahli parlimen yang ketika itu melakukan perkara tersebut adalah Datuk Eng Koh Ham. Beliau mengisytiharkan aset bernilai 75.81 juta, iaitu paling tinggi dalam kalangan wakil rakyat PH. Ia diikuti bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali yang mengisytiharkan aset bernilai 32.35 juta, manakala bekas Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mad Yusof dan isteri turut mengisytiharkan aset bernilai 23 juta. Bekas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad Baharudin Shah mengisytiharkan aset bernilai 15.3 juta ringgit bersama isteri dan anaknya.
Sementara itu, penganalisis Sosiopolitik Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, penambahbaikan format pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen menunjukkan komitmen kerajaan Madani mengenai aspek tata kelola yang lebih baik bagi memastikan semua pemimpin negara mempunyai integriti tinggi yang telus. Tindakan itu dapat meningkatkan keyakinan rakyat kepada anggota pentadbiran dan ahli parlimen bahawa mereka bersih. Bagaimanapun timbul persoalan, sejauh mana format baharu itu akan diterima oleh semua anggota pentadbiran dan ahli parlimen. Kerajaan sepatutnya memperjelaskan dengan lebih terperinci mengenai perkara tersebut agar lebih jelasnya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Adakah anda juga setuju seperti saya bahawa isytihar harta ahli parlimen dan pentadbiran adalah wajib dan melalui LHDN? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling menggemparkan kita apabila SPRM mereman pengarah negeri terbabit rasuah bernilai RM1.18 juta. Yang menariknya, ianya berlaku di Kedah, iaitu Aloseta, yang mana menteri besarnya ketika ini ialah Sanusi Mat Noor. Banyak sekali kontroversi melibatkan Sanusi sekarang ini di Kedah, tetapi untuk isu kali ini tiada kena mengena dengan Sanusi. Seorang pengarah agensi penguatkuasa negeri direman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan kerja penyelenggaraan kapal. Perintah reman selama sehari bermula hari ini ke atas suspek berusia lingkungan 40-an dikeluarkan Magistrate Siti Nur Hasliza Mat Ali selepas mendapat permohonan yang dibuat SPRM. Menurut sumber, suspek disyaki bersubahat mengemukakan tuntutan yang mengandungi butir matan palsu bagi melakukan kerja penyelenggaraan kapal bernilai RM1.18 juta membabitkan sebuah syarikat. Katanya, suspek ditahan di pejabat SPRM Kedah ketika hadir memberi keterangan kira-kira jam 5 petang semalam. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah Ahmad Nizam Ismail ketika dihubungi mengesahkan tangkapan ke atas suspek dan memaklumkan siasatan kes berkenaan dijalankan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Semalam, SPRM turut menahan reman 4 individu termasuk seorang pemilik syarikat dan seorang pengarah logistik agensi penguatkuasa kerana disyaki bersubahat mengemukakan tuntutan palsu membabitkan kerja penyelenggaraan kapal agensi penguatkuasa antara Julai hingga November tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan itu, susulan daripada berita ini, berita pada 26 Mac, 4 direman terbabit tuntutan palsu bernilai 1.1 juta. Juga berlaku di Aloseta Kedah, pemilik syarikat dan pegawai kanan agensi penguatkuasaan antara 4 individu ditahan kerana disyaki bersubahat mengemukakan tuntutan palsu membabitkan kerja penyelenggaraan kapal bernilai lebih 1.1 juta ringgit. Perintah reman selama 6 hari hingga 31 Mac ini ke atas suspek berusia 30 hingga 40-an dikeluarkan Magistrate Siti Nur Hidayah Muhammad Nur. Sumber berkata, suspek utama yang juga pemilik syarikat dipercaya mengemukakan tuntutan mengandungi butiran matan palsu membabitkan kerja penyelenggaraan kapal sebagai agensi penguatkuasaan antara Julai hingga September 2020. 3 lagi suspek masing-masing berjawatan Timbalan Pengarah Logistik Peniaga dan Ketua Pusat Servis disyaki turut bersubahat dengan pemilik syarikat terbabit. Kesemua suspek ditahan di pejabat SPRM Kedah ketika hadir bagi dirakamkan keterangan antara jam 4 petang semalam hingga 11.30 malam tadi.
Sementara itu, pengarah SPRM Kedah, Ahmad Nizam Ismail ketika dihubungi mengesahkan tangkapan dan memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan kes rasuah pemimpin bersatu. Kali ini pendakwaan memanggil 47 saksi. Wah, boleh tahan ramainya saksi untuk cuba menyabitkan kes rasuah pemimpin bersatu ini. Bekas pengurusan tertinggi Jabatan Perdana Menteri JPM dan Kementerian Keuangan MOF adalah antara 47 saksi pendakwaan yang akan dipanggil memberi keterangan dalam perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram dihadapi Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Razlan Adam Muhammad berhubung projek Jana Wibawa di Mahkamah Session di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh berkata, senarai lengkap nama dan jawatan saksi pendakwaan itu hanya akan dimaklumkan pada waktu perbicaraan kelak. Ketika sebutan kes di hadapan Hakim Suzana Husin hari ini, Farah Yasmin berkata, pihaknya telah menyerahkan senarai 47 nama saksi pendakwaan itu kepada pihak pembelaan dan memohon supaya saksi-saksi berkenan tidak diganggu sepanjang kes berjalan. Beliau berkata pihaknya juga akan menyerahkan pernyataan saksi-saksi pendakwaan kepada pembelaan dalam tempoh 14 hari mengikut peruntukan di bawah Seksyen 402B Kanun Tata Cara Jenayah sebelum saksi dipanggil memberi keterangan di mahkamah. Namun, dokumen-dokumen berkaitan kes ini telah diserahkan kepada pembelaan mengikut Seksyen 51E Kanun Tata Cara Jenayah, katanya. Peguam Aleister Branda Norman yang mewakili Adam Radlan mengesahkan telah menerima dokumen-dokumen berkenan. Mahkamah kemudian mengarahkan setiap pernyataan saksi pendakwaan diserahkan kepada pembelaan dalam tempoh 14 hari sebelum saksi dipanggil memberi keterangan dan menetapkan 9 Mei untuk sebutan kes. Tarikh pembicaraan selama 15 hari bermula Mei ini, tetapi pada 27 hingga 29 Mei, 10 hingga 12 Jun, 9 hingga 11 Julai, 22 hingga 24 Julai, dan 5 hingga 7 Ogos 2024 yang ditetapkan sebelum ini dikekalkan. Pada 21 Februari tahun lepas, Adam Radlan didakwa dengan satu pertuduhan meminta suapan wang tunai sejumlah 3,5 hingga 7% nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Jusoh Mamat yang merupakan pengarah urusan syarikat MIE Infrastruktur and Engineer Energy Sdn Berhad. Dia turut didakwa satu lagi pertuduhan menerima suapan RM500,000 daripada individu sama, iaitu Mat Jusoh, sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada kerajaan secara rundingan terus yang jumlah keseluruhannya bernilai RM47.8 juta. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Dutamas dan CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku pada Mac 2021 dan 26 November 2021. Sementara itu pada 22 Februari 2023, Adam Radlan didakwa atas dua pertuduhan menerima suapan berjumlah RM4.1 juta daripada Lian Tian Chuan dan Mat Jusoh sebagai upah bagi tertuduh membantu syarikat Neturi Sdn Berhad serta MIE Infrastruktur and Energy bagi mendapatkan dua projek jenis sama Jana Wibawa.
Pada 28 Februari tahun lepas, dia sekali lagi didakwa iaitu secara rasuah meminta wang berjumlah 2 juta daripada Lian sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan projek berkaitan jana wibawa. Kesemua pertuduhan mengikut Seksyen 16A dalam kurungan E Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama yang membuat hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Adam Radlan turut berdepan 7 pertuduhan penggubahan wang haram berjumlah lebih 3 juta ringgit mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling menggemparkan Malaysia sekarang ini masih bercakap tentang padu. Tetapi yang paling lantang bercakap daripada pihak UMNO sekarang ini ialah Puan Zarkasi. Walau bagaimanapun didapati bahawa ada beberapa pemerhati politik dan para pemimpin daripada parti PKR menyatakan bahawa itu semua kerana dendam Puan pada Rafizi. Puan meroyan dengar nama Rafizi, kata seorang pemerhati politik pemimpin parti PKR daripada Sarawak. Beliau kata Puan kritik padu kerana kalah PRU terpelanting dari kerajaan memetik daripada kata-kata Rafizi untuk Puan Zarkasi. Laporan daripada sebuah laman web berita mengatakan bahawa Rafizi pulangkan paku buah keras kepada Puan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memulangkan paku buah keras susulan kritikan tajam Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi terhadap sistem pangkalan data utama padu. Kata Rafizi yang bising sangat ini Puan Zarkasi saja. Kalau Malaysia Kaya Raya pun dia tidak setuju dengan saya. Kerana dulu saya bawa isu 1MDB ketika dia pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Selepas itu beliau kalah pilihan raya dan terpelanting dari kerajaan. Ini semua berkaitan dengan isu peribadi sahaja, kata Rafizi. Dalam satu lagi ruangan pendapat di sabudin.com, beliau bersetuju dengan mengatakan, betul kata Rafizi, kritikan Dr. Puan terhadap padu hanya kerana peribadi. Semalam, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjawab kritikan Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Dr. Puan Zarkasi terhadap padu atau pengkalan data utama. Menurut timbalan Presiden PKR itu, kritikan Dr. Puan adalah semata-mata bersifat peribadi. Katanya, apa yang dilontarkan oleh Dr. Puan itu adalah gambaran rasa tidak puas hati dengan tindakannya yang lantang mengkritik isu syarikat 1MDB sebelum ini. Orang politik yang bising sangat ini Dr. Puan saja, kata Rafizi. Kalau Malaysia Kaya Raya pun dia tetap tidak setuju dengan saya kerana dulu saya bawa isu 1MDB ketika dia pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Selepas itu beliau kalah pilihan raya dan terpelanting dari kerajaan. Ini semua berkaitan dengan isu peribadi, kata Rafizi. Rafizi berkata lagi, beliau tidak mahu memberi perhatian sangat kepada kritikan yang hanya membabitkan kumpulan kecil, terutama yang bersifat peribadi. Beberapa hari lalu, Dr. Puan menyifatkan sistem padu sebagai gagal kerana sistem kerja, komunikasi dan imej Rafizi yang didakwanya tidak diyakini rakyat. Meneliti keyakinan Rafizi berkenaan Dr. Puan, kita pasti tidak dapat mengelak daripada bersetuju dengannya. Sejak UMNO hilang kuasa, Dr. Puan memang selalu menunjukkan kritikannya terhadap Rafizi. Setelah Rafizi menjadi menteri, meskipun UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim,
Apa saja berkaitan Rafizi hampir tidak pernah terlepas daripada kritikannya. Paling kerap beliau melabel Rafizi sebagai raja formula yang gagal. Mengulang-ulang label yang sama di samping memintanya yang lebih tertarik untuk mengkritik Rafizi, tentulah tidak dapat dinafikan. Ia hanya bersifat dendam peribadi semata-mata. Dr. Puan bukan saja berdendam dengan Rafizi kerana keaktifannya mendedahkan skandal 1MDB telah menyebabkan UMNO hilang kuasa, bahkan menunjukkan kegagalan tugasnya selaku ketua pengarah jasa ketika itu. Sudahlah UMNO hilang kuasa, dia pula hilang kerja. Mana tak marah, beb? Tapi agak pelik kali ini, sebelum ini bila ada saja serangan yang ditujukan terhadapnya, biasanya cepat saja Dr. Puan menjawabnya balik melalui media sosialnya. Namun, semakan media sosialnya setakat pagi ini, Dr. Puan masih belum lagi memberi respon terhadap apa yang Rafizi kata terhadapnya. Kenapa masih senyap tengah koyak teruk ke soal sabudinhusain.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.